Yeah, and I think I got one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya Muhammad Amri bin Muhammad Syari, student daripada Universiti Malaysia Pahang. Pada hari ini saya akan membuat sesi temu bual tentang pemahaman orang awam tentang etika dan peradaban ini. Jadinya bersama saya sekarang ini iaitu responden yang pertama, iaitu Puan Cik Hanani. Okey, Cik Hanani. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang lebih lanjut tentang etika dan peradaban ini, boleh tak Cik bagi tahu nama, umur Cik, berasal daripada mana, status Cik dan pekerjaan ataupun sedang belajar? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanani binti Saharudin, berumur 21 tahun. Saya berasal daripada negeri Melaka dan currently saya adalah pelajar pergigian tahun 3 Universiti Iskandariah Mesir. Okay. Boleh tak saya nak tahu, Cik lebih prefer untuk saya panggil nama ataupun Cik Hanani? Panggil nama saya. Nama saja Hanani ya. Okey, sekarang ni kita akan pergi lebih lanjut tentang pemahaman Cik Hanani tentang etika dan peradaban ini. Okey, soalan yang pertama iaitu apakah yang Hanani faham tentang etika dan peradaban ini? Okay, pada pendapat saya, pada pandangan saya, etika dan peradaban ini menunjukkan kita tahu mana kelakuan yang baik, mana kelakuan yang buruk, apa yang kita buat betul ataupun salah. And ia juga merujuk kepada tingkah laku dan adab manusia bila bertindak dalam sesuatu situasi ataupun suatu keadaan yang tertentu. Sebagai contoh, kalau seseorang itu adalah seorang yang beretika, punya etika yang baik, dia adalah seorang yang jujur, sopan santun dan mempunyai kegiatan yang bermoral dan berfaedah. And sebagai berlawanannya pula, jika seorang itu tidak mempunyai etika yang baik, which is mempunyai etika yang buruk, dia suka menipu, mencuri, membuat kegiatan yang tidak bermoral sebagai seorang manusia yang beretika dan beradab. Okey, dari segi soalan yang pertama ni, saya nampaklah pemahaman Hanani tentang etika dan peradaban ini. Jadinya sebenarnya etika dan peradaban ini, dia bukan sekadar untuk menunjukkan tingkah laku yang baik daripada seseorang itu, tapi juga ia lebih merujuk kepada tingkah laku yang buruk juga. Betul kan? Okey, jadinya kita akan pergi kepada soalan yang kedua, iaitu bagaimanakah etika ini dapat diterapkan dalam kalangan pekerja dalam sebuah syarikat itu? Okey, untuk memastikan sesebuah syarikat itu mempunyai pekerja yang beretika dan beradab, pada pandangan saya, dia kena bermula daripada akal, which is daripada syarikat itu sendiri. Antara usaha yang syarikat itu boleh adakan adalah mengadakan kursus mengenai etika dan peradaban dalam pekerjaan. Tujuan aktiviti ini adakan untuk memantapkan dan memartabatkan lagi syarikat apabila etika dan adab yang baik dapat dilakukan di tempat kerja tersebut. Selain daripada mengadakan kursus, boleh juga mewujudkan suatu sistem pemarkahan kepada pekerja tersebut. Jika pekerja tersebut mempunyai adab dan etika yang mencapai piawaian syarikat. Tujuan ini adalah dilakukan supaya pekerja atau kaki tangan sebuah syarikat itu lebih berdisiplin dan lebih beretika untuk menjadi seorang pekerja yang baik. Okey, faham. Okey, daripada sini kita nampaklah sebenarnya pekerja yang baik ni dia akan menantarkan hasil kepada KPI atau satu piawaian yang ditetapkan oleh syarikat supaya boleh dicapai. Kan? Betul kan? Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu boleh tak Hanani bagi tahu kesan etika ni kepada pekerja dalam sesebuah syarikat tersebut? Okey, kesan etika kepada pekerja dalam sebuah syarikat. Okey, seperti yang kita semua tahu, kalau pangkalnya baik, maka apa yang hasilnya pun akan baik juga. Jadi kalau kita menjadi seorang pekerja yang beretika dan beradab dalam sebuah syarikat, positive outcome dia adalah dapat mewujudkan kaki tangan yang lebih berdisiplin dan lebih efisien dalam melakukan sesuatu kerja. Dan bila
satu kerja tu dapat dilakukan dengan efisien dan lebih baik. Jadi hasil kerja yang kita dapat buat tu lebih berkualiti. Jadi dan selain itu juga suasana kerja akan jadi lebih aman dan harmoni bila etika dipraktikkan dan mewujudkan juga kaki tangan yang lebih berkeyakinan dalam membuat suatu kerja. Okay, faham. Sekarang ni kita nampak yang bila kita pekerja tu ada adab dan etika yang baik, jadinya kerja yang dibuatnya hasil dia juga menjadi positif dan berkualiti. Jadi nama sebuah syarikat tu akan naik dan menjadi terkenal, ataupun mungkin orang kata dia lebih dikenali dalam kalangan-kalangan company-company yang berkait rapat dengan company tersebut. Okey, saya faham tu. Okey, seterusnya saya nak tanya, ini pandangan daripada Hanani sendiri tentang adakah etika ini dapat meningkatkan kemajuan ekonomi negara? Pada pendapat saya, yes, definitely. Kalau if someone is being ethical, maksud saya kalau seorang itu beretika, memang confirm dapat meningkatkan kemajuan ekonomi negara. Melalui apa? Sebab etika dapat mewujudkan pekerja yang lebih mahir dan lebih cekap dalam melakukan kerja. So, bila lebih mahir, lebih cekap, so lebih berkualiti kita punya hasil kerja. So, bila lebih berkualiti, so kita akan dapat juga meningkatkan hasil pengeluaran ekonomi sebab adanya, sebab adanya pekerja yang mahir dan cekap. Bila hasil pengeluaran ekonomi lebih banyak and peluang untuk negara kita lebih maju dan lebih luas daripada dahulu itu pun lebih besar. Okay, faham. Jadinya saya cerita lebih tinggi ekonomi kita, lebih tinggi pasaran kita dalam negara ini. Dan selain itu juga yang saya tahu untuk pada masa kini, sekarang ni tenaga mahir dalam Malaysia ini juga semakin meningkat mendadak kerana disebabkan oleh pasaran ekonomi kita sekarang ni sudah menaik sama dengan tenaga mahir yang ada di negara kita dan kualiti pekerja itu sendiri, kan? Okey, sekarang ni kita nak tanya Hanani, boleh tak berikan contoh impak positif etika dalam ekonomi negara ni? Impak positif. Okey, impak positif contoh dia is untuk etika, kemahiran dan kecekapan pekerja lebih meningkat dalam sesebuah syarikat dan majikan tersebut. Selain itu juga with ethics, majikan tersebut akan dipandang baik dan disegani oleh negara sebab of course bila you baik, you akan dipandang baik. Bila you jahat, you akan dipandang jahat. That simple. And seterusnya banyak jugalah peluang pekerja yang lebih mahir dalam sebuah syarikat tersebut. Okay, daripada sini yang kita nampak baiknya attitude kita, maka baiklah kita punya hasil kerja dan nama baik syarikat. Kalau buruk kita punya etika dan adab kita, maka buruklah nama sesebuah syarikat dan nama kita itu sendiri. Okey, setelah kita pergi kepada 5 soalan ni, okey, soalan yang ke-6 ni ialah, boleh tak Hanani simpulkan mengenai etika dalam sosial masyarakat negara ini? Maksudnya memberikan kesimpulan daripada semua soalan tersebut daripada pendapat Hanani sendiri. Okey, kesimpulan tentang etika dalam sosial masyarakat Yes. Okay. Sebelum ni kita cakap pasal ekonomi sahaja. Sekarang saya akan cakap pasal sosial pula. Pada pendapat saya, dalam untuk membentuk etika dalam sosial masyarakat ni is seperti yang kita tahulah, biasanya lah kita akan relatekan sosial dengan remaja dan belia. Jadi mungkin salah satu usaha kerajaan untuk memupuk etika dalam sosial masyarakat negara is sebagai contohnya adakan program latihan khidmat negara PLKN untuk memberi fokus kepada perwatakan positif, menerusi nilai-nilai murni, lepas tu mempunyai dari ketahanan diri and memupuk perpaduan kaum supaya untuk kita semua lebih bersedia menempuh cabaran masa hadapan yang kian mencabar. Jadi melalui memupuk sifat-sifat yang positif ni, dia akan membentuk generasi yang akan datang yang lebih beretika dan berwibawa dengan semangat kepimpinan yang tinggi.
Jadi dengan ini juga Malaysia akan dikenali dan disegani sebagai negara yang melahirkan generasi yang beretika dan berkelakuan baik. Okey, faham. Okey, sekarang ni kita dah faham tentang etika dan peradaban ini, dan kita pun dah tahu yang Hanani sendiri faham tentang etika dan peradaban ini mungkin disebabkan di Universiti Hanani sendiri ada konsep ataupun khusus etika ini sendiri, betul kan? Okey. Sekarang ni boleh tak Hanani apa tu orang kata berikan apa tu pendapat Hanani tentang etika ni untuk masa kini ni macam mana? Maknanya sesuai untuk diterapkan semula ke ataupun adakan program khidmat komuniti ke atau dan sebagainya contohnya. Contoh khidmat komuniti untuk meningkatkan lagi, untuk merapatkan lagi ukhuwah ke, meningkatkan lagi sosial dalam negara ini. Okay. Pada pendapat saya lah, seperti yang sedia maklum semua, saya pun belajar dekat luar negara. So bila you belajar kat luar negara, memang macam-macam orang kita jumpa, and sebagai salah satu contoh one of the course dekat saya punya negara, dekat saya punya tempat belajar is professionalism. So memang professionalism sebagaimana nama dia pun, memang the whole course tu mengajar untuk melahirkan seorang doktor gigi yang profesional and beretika. Jadi saya rasa etika untuk zaman sekarang ni memang penting, sebab kita jumpa semua orang and semua orang different, and untuk jumpa orang kita kena jadi baik lah. Meaning that kena jadi profesional, kena and especially bila bekerja pun kena, macam apa orang kata, kita cerita macam kita baik, kita ni akan menunjukkan negara kita ni baik juga. Negara kita ni baik. Betul. Okey, saya faham tu. Okey. Sekarang ni setakat ini saja daripada sesi temu bual kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Hanani kerana sudi memberi respon kepada sesi temu bual ini. Sama-sama. Terima kasih jugalah. Saya cakapkan sudi menemu bual saya. Dah lama. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Yeah, and I think I got one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi iaitu Muhammad Amri bin Muhammad Syari, student daripada Universiti Malaysia Pahang. Jadinya kita sebenarnya sekarang ni ada dalam sesi temu bual berkenaan tentang pemahaman orang awam berkaitan dengan etika dan peradaban. Jadinya bersama saya pada hari ini iaitu responden yang kedua, iaitu Encik Ashraf. Okey, sekarang ni saya nak tanya dulu nama penuh Encik Ashraf, umur Encik Ashraf, Encik Ashraf berasal daripada mana, dan juga Encik Ashraf status sekarang ni bekerja ke atau tengah belajar? Okey. Nama penuh saya Ashraf Hakim bin Sahamdin. Saya berasal dari Merlimau, Melaka. Saya juga sekarang ni saya masih lagi belajar di Universiti Telaga Nasional Muazzam Shah Pahang dalam bidang sarjana muda perakaunan. Okey, faham. Okey, saya sebelum pergi pada soalan, saya nak tanya, Encik Ashraf lebih gemar dipanggil abang ke, nama sebenar ke, ataupun Encik Ashraf? Boleh panggil saja saya Ashraf. Okey, jadi saya akan panggil Encik Ashraf lah ya. Okay. Ashraf. Okey, sekarang ni kita akan teruskan lagi tentang pemahaman Ashraf sendiri tentang etika dan peradaban ini. Jadinya kita akan pergi kepada soalan yang pertama, iaitu apakah yang Ashraf sendiri faham tentang etika dan peradaban ini? Berdasarkan pemahaman saya terhadap etika dan peradaban, etika dan peradaban ialah sesuatu kelakuan yang menunjukkan perkara yang baik dan buruk ataupun kelakuan betul atau salah. Ia juga merujuk kepada tingkah laku dan adab manusia apabila mereka bertindak terhadap sesuatu keadaan dalam masa yang tertentu. Sebagai contoh, seseorang itu beretika adalah mereka berkelakuan jujur, sopan santun, serta melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Manakala
etika yang tidak baik pula, seperti tidak amanah, menipu, mencuri serta melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat serta faedah kepada mereka. Okay, sekarang ni daripada pemahaman Ashraf sendiri yang saya nampak, itu sebenarnya etika ni dia tak semuanya baik. Jadinya dia ada yang etika yang baik dan juga ada etika yang buruk. Ya, betul. Dan kebanyakannya kita ni dia orang kata apa, dah sama taraf ataupun sama level je antara baik dan buruk tu. Maknanya sama ada yang baik tu akan akan terus kekal baik, ataupun yang buruk tu akan berubah baik, atau sebaliknya. Ya, betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu adakah etika ini memberikan kesan positif dalam kehidupan seharian seseorang individu? Ini saya nak tanya pada pandangan Cik Ashraf sendirilah. Boleh? Okey. Pada pandangan saya, etika ini mampu memberi kesan yang positif terhadap kehidupan seharian seseorang individu tersebut. Hal ini kerana dengan kesan positif dalam kehidupan seharian seseorang itu mampu melatih mereka supaya berterusan serta istiqomah dalam melakukan kerja dengan lebih berdisiplin, lebih berkeyakinan serta lebih amanah dalam perkara yang dipraktikkan. Individu itu juga dapat mewujudkan satu perasaan yang mudah serta hati yang terbuka, ataupun kita boleh panggil ikhlas untuk melakukan satu kerja. Okey. Maksudnya kesan positif ialah, maknanya benda ni sebenarnya positif dia banyak sebenarnya, tapi sebabkan oleh masyarakat kita yang kadang-kadang bak kata pepatah, iaitu biarlah melentuh bulu dari rebungnya. Maknanya daripada akar umbi lah. Maknanya ibu apa tu sepatutnya didikkan, bagi didikan kepada anak-anak mereka untuk menjadi lebih baik. Okey, sekarang ni saya pergi kepada soalan nombor 3, iaitu boleh tak Encik Ashraf bagi contoh etika yang boleh mempengaruhi kehidupan harian seseorang individu tersebut? Ya, boleh. Kita boleh lihat dalam aspek keluarga itu sendiri. Contohnya apabila ibu bapa memberi didikan ataupun pengajaran, sebagai contohnya memberi tunjuk ajar yang baik yang dapat diikuti serta dapat mempengaruhi anak-anak mereka. Contohnya mereka, ibu bapa dapat berkelakuan jujur, menjaga adab serta tingkah laku dan menunjukkan kelakuan yang sopan santun, maka anak-anak mereka juga akan mempunyai etika-etika tersebut. Sekiranya ibu bapa mereka mempunyai etika yang sebaliknya, seperti mencuri, menipu ataupun minum arak dan sebagainya, maka perbuatan itu secara tidak langsung akan menjadi ikutan anak-anak, seterusnya membentuk etika yang tidak baik di mata masyarakat. Faham. Ini saya nampak lah yang contoh Encik Ashraf bagi ni, sebenarnya baiknya ibu bapa itu, maka baiklah anak-anak mereka. Ya, betul. Kalau buruknya ibu bapa mereka, maknanya buruklah teladan anak-anak mereka juga. Jadinya ini berdasarkan pandangan saya juga, iaitu ibu bapa ni sebenarnya mainkan peranan yang penting juga kan. Ya, betul. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang keempat, iaitu saya nak tanya pendapat Ashraf sendiri tentang masyarakat sekarang yang kurang didedahkan tentang etika dan peradaban ini. Mana saya tahu pendapat Encik, kenapa dia macam masyarakat sekarang ni kurang didikan? Pada pandangan saya lah terhadap masyarakat sekarang yang kurang didedahkan tentang etika dan peradaban, masyarakat seperti ini akan menjadi kesan dan contoh yang tidak elok kepada masyarakat yang lain. Sebagai contoh, segelintir daripada mereka hanya menghabiskan masa dengan melepak, menghisap rokok serta melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat langsung. Seperti contohnya melakukan gejala vandalisme dan kegiatan yang tidak elok. Selain itu, masyarakat yang tidak beretika ini juga akan dibenci serta dipandang serong oleh masyarakat lain. Mereka perlulah orang-orang sebegini sewajarnya diberikan motivasi yang lebih serta pantauan yang lebih lagi oleh pihak ibu bapa ataupun pihak-pihak yang berkenaan, supaya etika yang buruk ini mampu dibendung. Okey, faham.
sekarang ni maksudnya bukan setakat ibu apa lah yang patutnya mengambil tindakan ni. Ya, betul. Jadi ada certain pihak, contoh kerajaan ke atau badan NGO ke, untuk memainkan peranan mereka supaya benda ni menjadi satu teladan ataupun motivasi kepada seseorang individu tu untuk menjadi lebih baik. Ya. Okay, faham. Okey, sebenarnya saya nak tanya kepada Encik Ashraf juga, iaitu soalan yang kelima. Pandangan Encik Ashraf lagi, apakah tindakan yang sewajarnya dia ambil oleh IPT atau institusi pendidikan tinggi, tak kisahlah sama ada swasta ke ataupun kerajaan, untuk menerapkan etika dan peradaban ini dalam kalangan pelajar dan remaja pada masa kini? Pada pendapat saya, pihak institusi pengajian tinggi ataupun IPT boleh mewujudkan subjek tentang etika dan peradaban di setiap institusi mereka. Tujuan ini bagi membentuk pelajar dalam mewujudkan etika dan tingkah laku yang lebih baik dan menunjukkan contoh moral yang disegani oleh masyarakat kini. Selain itu, pihak institusi juga mampu mengadakan program-program motivasi tentang kepentingan apabila beretika dan ada adab yang boleh dijadikan contoh supaya mereka mampu menjadi pelajar-pelajar ini mampu menjadi pelajar yang lebih cemerlang dan juga baik. Selain itu, pihak institusi juga boleh menubuhkan kelab ataupun persatuan bagi memartabatkan lagi etika dan adab yang baik di pengajian tinggi. Pelajar yang baik akan dijadikan pelajar contoh ataupun pelajar ikutan di pusat pengajian tersebut. Sebenarnya subjek etika dan peradaban ini perlulah diterapkan dalam IPT ni. Ya, betul. Dan sebab benda ni memberikan kesan positif juga untuk dalam penerapan terhadap remaja, kerana bila dalam peringkat remaja ni mereka sedang mengikut tingkah laku kawan-kawan mereka, sebab mereka kurang daripada pandangan saya sendiri, iaitu mereka kurang didedahkan dengan perkara-perkara ini kerana terikut-ikut dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik oleh rakan-rakan mereka. Jadi benda ni memang perlu ada dan perlu diwujudkan dalam IPT kan. Okay, sekarang ini setelah kita dapat tahu tentang pandangan Cik Ashraf dan pemahaman Ashraf sendiri tentang etika dan peradaban ini, jadi kita akan pergi ke soalan yang terakhir, iaitu kesimpulan Ashraf sendirilah tentang kebaikan dan keburukan etika dan peradaban ini dalam sesebuah tamadun manusia ini. Okey, saya dapat simpulkan mengenai kebaikan dan keburukan etika dan peradaban dalam sesebuah tamadun manusia. Seperti Encik Amri cakap sendirilah, membutuhkan etika seorang individu ataupun remaja sangat berkait rapat dengan faktor-faktor seperti keluarga, rakan sebaya serta situasi yang mereka hadapi. Hal ini kerana mereka mempunyai pemikiran dan tingkah laku yang kurang matang. Ibu bapalah insan yang sepatutnya membimbing serta memberi tunjuk ajar berkaitan kelakuan yang baik serta nilai-nilai asas yang akan disanjung tinggi oleh pihak masyarakat. Apabila etika yang baik dilakukan, maka mereka akan dijadikan contoh kepada orang-orang lain. Manakala etika yang tidak baik itu perlu diperbaiki serta diberikan lebih pantauan dan motivasi kepada individu-individu tersebut. Okey, saya faham daripada kesimpulan Ashraf sendiri. Okey, kita dah settle semua soalan ni, sudah pun semua soalan. Jadi saya nak bagi tahu Encik Ashraf untuk berikan sedikit nasihat kepada masyarakat sekarang tentang etika dan peradaban ini dalam sosial kehidupan kita ini. Macam mana? Bagikan nasihat kepada orang. Nasihat yang saya dapat berilah, sedangkan saya juga merupakan seorang pelajar dalam universiti tempatan. Jadi dalam aspek negara kita, seorang student ataupun kita boleh cakap seorang remaja itu perlulah bijak memilih kawan-kawan mereka. Sebab di dalam usia sebegini, di dalam tempoh ataupun orang kata tempoh membesar ni, kita akan lebih cenderung untuk menuju ke perkara yang kita minat untuk buat. Jadi kita perlulah pilih kawan-kawan yang baik yang mampu membimbing kita ke arah yang baik dan dapat membuatkan kita menjadi seorang insan yang lebih cemerlang
di dunia dan di akhirat. Janganlah kita salah pilih kawan yang kadang-kadang ada juga orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak elok seperti mengisap rokok, ponting kelas, contohnya di dalam situasi universiti kan. So, jadi nasihat yang dapat saya berikan, pilihlah kawan-kawan yang baik serta ikutilah mereka. Okey, faham. Okey, saya faham nasihat tu. Okey, jadinya orang-orang sekalian bolehlah mengambil nasihat Ashraf ini sendiri untuk dijadikan contoh dan supaya kita dapat memotivasikan diri kita untuk menjadi contoh dan teladan yang baik terhadap rakan-rakan kita, malahan kepada keluarga kita sendiri. Ya, betul. Dan dapat meningkatkan taraf kehidupan kita di dalam negara Malaysia ini sendiri. Okey, setakat itu saja sesi temu bual kita, ya, Ashraf. Baik. Okey. Sekian, terima kasihlah kepada Encik kerana sudi untuk ditemu bual dalam subjek etika kami. Ya, terima kasih. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih.